Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Juliana binti Jamaluddin dan hari ini saya akan membentangkan kertas projek akhir tahun saya yang bertajuk Analisis Faktor Keberkesanan Pembelajaran dalam Pengajian Ekonomi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keberkesanan merujuk kepada perkara yang berkesan iaitu hasil yang dapat diperolehi melalui sesuatu tindakan, perubahan dan sebagainya. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pengajaran yang berkesan dan merupakan perkara penting untuk membangunkan pengetahuan pelajar dengan lebih baik. Bagi memastikan pembelajaran berlangsung secara berkesan, adalah penting untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Justru itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam pengajian ekonomi. Objektif kajian ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap dan keberkesanan faktor-faktor pembelajaran dalam pengajian ekonomi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam pengajian ekonomi. Dan yang terakhir adalah menentukan hubungan di antara faktor-faktor keberkesanan pembelajaran dengan keberkesanan pembelajaran. Data kajian ini dikumpul secara kuantitatif iaitu melalui kaedah soal selidik di mana pemilihan subjek kajian melibatkan 302 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil mata pelajaran yang mempunyai elemen ekonomi di SMK Puchong Permai. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif menggunakan min dan sisian pawai, manakala analisis inferensi melibatkan 3 analisis iaitu analisis regresi berbilang, analisis korelasi Pearson, dan analisis ANOVA. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor keberkesanan pembelajaran. Muhammad Syafiq dan Noraini 2019 menjelaskan bahawa faktor sikap, minat dan kaedah pembelajaran menunjukkan hubungan yang positif terhadap pencapaian akademik pelajar berbanding faktor pencara. Sikap dan minat yang sederhana adalah lebih baik bagi membolehkan pelajar menjadi lebih fokus terhadap pembelajaran. Perkara ini selari dengan kajian oleh Siti Hajar yang menerangkan bahawa faktor sikap dan motivasi merupakan penyumbang utama dalam keberkesanan pembelajaran kerana adanya sikap dan motivasi yang tinggi, minat pelajar turut meningkat dan menyebabkan mereka berusaha untuk belajar dengan berkesan. Kajian lain oleh Muhammad Razimi pula mendapati bahawa faktor sekolah memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar memperolehi pencapaian yang baik selain daripada faktor pelajar, guru dan persekitaran. Hal ini kerana menurut temu bual tersebut, keberkesanan pembelajaran akan meningkat dengan adanya penyediaan kemudahan yang lengkap oleh pihak sekolah untuk kegunaan pelajar. Manakala, Mary Grace pula menjelaskan faktor berkaitan guru dan rumah mempengaruhi pencapaian pelajar di mana dalam faktor berkaitan guru dan keluarga, masing-masing mencatatkan nilai min yang tertinggi iaitu 4.65 dan 4.13. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan berdasarkan tinjauan-tinjauan yang diperolehi. Bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap dan keberkesanan faktor-faktor pembelajaran dalam pengajian ekonomi, analisis deskriptif telah digunakan. Hasil kajian mendapati bahawa semua faktor menunjukkan tahap min yang tinggi kecuali faktor sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor keluarga mempunyai tahap yang paling tinggi dengan min 4.06 diikuti dengan faktor guru iaitu min 4.03 manakala faktor pelajar min 3.74 dan faktor sekolah pula menunjukkan tahap min yang paling rendah dengan 2.66. Ini menunjukkan bahawa kesemua faktor memberikan impak terhadap keberkesanan pembelajaran. Hasil dapatan bagi objektif kedua iaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam pengajian ekonomi dilakukan melalui analisis regresi. Hal ini bagi mengetahui sejauh manakah hubungan antara pemboleh ubah bersandar iaitu keberkesanan pembelajaran dengan pemboleh ubah bebas iaitu faktor pelajar, guru, sekolah dan keluarga. Keputusan analisis regresi menunjukkan bahawa nilai R² adalah 0.974 yang membuktikan bahawa 97.4% daripada pemboleh ubah bebas iaitu faktor pelajar,
guru, sekolah dan keluarga mempunyai pengaruh terhadap keberkesanan pembelajaran di mana hanya faktor sekolah dan keluarga yang menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa keberkesanan pembelajaran hanya dipengaruhi oleh faktor sekolah dan keluarga sahaja. Analisis korelasi Pearson dilaksanakan bagi mencapai objektif yang ketiga. Hasil dapatan menunjukkan bahawa hanya faktor pelajar, sekolah dan keluarga yang mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap keberkesanan pembelajaran dalam pengajian ekonomi. Hal ini ditunjukkan apabila faktor sekolah dan keluarga mencatatkan korelasi yang kuat, iaitu nilai R masing-masing adalah 0.844 dan 0.741, manakala faktor pelajar mempunyai korelasi yang lemah tetapi signifikan. Kajian ini mendapati bahawa faktor pelajar, guru, sekolah dan keluarga mampu mempengaruhi keberkesanan pembelajaran secara langsung ataupun tidak. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan, terdapat pengaruh dan hubungan yang kuat di antara dua faktor, iaitu faktor sekolah dan keluarga. Dengan mengetahui hubungan tersebut, pihak yang berkaitan dapat melaksanakan pelbagai penambahbaikan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran sentiasa terlaksana. Pihak berkepentingan juga boleh bekerjasama untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong dan memupuk keberkesanan pembelajaran untuk semua pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.